Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan sambung pelajaran kita tentang unit 5 sifat cahaya. Sebelum ni kamu dah belajar tentang sifat cahaya yang pertama, iaitu ni cahaya bergerak lurus. Ini sifat cahaya yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus. Jadi kita akan sambung kepada sifat cahaya yang kedua. Sifat cahaya yang kedua iaitu cahaya boleh dipantulkan. Okey. So dalam tajuk cahaya boleh dipantulkan ni, apa yang akan kamu belajar adalah yang pertama. Apa yang kamu belajar? Yang pertama, kamu akan belajar tentang apa itu pantulan cahaya. Yang kedua, kamu akan belajar tentang kegunaan pantulan cahaya. Yang ketiga adalah peralatan yang mengaplikasikan pantulan cahaya. Konsep pantulan cahaya. Dan yang terakhir adalah gambar rajah sinar pantulan cahaya. Gambar rajah sinar. Dalam gambar rajah sinar ni kamu akan belajar bagaimana hendak melukis rajah sinar. Jadi kita akan proceed kepada yang pertama, iaitu kita akan belajar mengenai apakah itu pantulan cahaya. So masing-masing sila buka buku teks anda, muka surat berapa ni? Surat 94. Okey. Pantulan cahaya. Apabila melihat cermin, kita dapat melihat imej kita terbentuk pada cermin. Fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Jadi macam biasalah pagi-pagi kamu bangun tidur, sebelum kamu turun sekolah, kamu mesti tengok cermin kan? Jadi cermin ni adalah salah satu objek yang boleh memantulkan cahaya. Sebenarnya cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin dan cermin itu pula memantulkan imej ke arah mata kamu. Perhatikan pula contoh fenomena. Baiklah, contoh pertama pantulan cahaya tadi adalah pantulan wajah pada cermin. Kita lihat contoh yang kedua. Dekat sini ada rusa. Rusa, kancil. Dia sedang minum air. Jadi apa yang kita nampak kat sini adalah imej terbentuk pada permukaan air. Imej kancil terbentuk di permukaan air. Yang ketiga, imej terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Kamu boleh lihat dekat bawah atau dekat lantai ini, kita boleh nampak pantulan eskalator. Pada permukaan jubin. Seterusnya yang keempat, yang terakhir, imej terbentuk pada permukaan logam.
Okey, jadi sebenarnya kita lihat kat sini peralatan-peralatan seperti cermin, air, cubit dan juga logam. Okey, peralatan ni dia licin ataupun bersinar. Jadi ini membolehkan salah satu ciri-ciri yang membolehkan cahaya dipantulkan. Okey kelas, lepas kita belajar berkaitan dengan apakah itu pantulan cahaya, kita akan beralih kepada kegunaan pantulan cahaya. Okey, kita rujuk pada buku teks muka surat 96. Okey, jadi kita ikuti kisah di bawah. Okey, ayah hati-hati ada penunggang basikal di tepi. Nasib baik saya terpandang imejnya pada cermin sisi. Okey, jadi ada kereta di depan, kita dalam kereta. Jadi anak dia memberitahu ayah dia supaya berjaga-jaga kerana ada motosikal di belakang. Macam mana dia tahu ada motosikal? Dengan menggunakan cermin sisi. Okey, kemudian ayahnya pun berkata itulah kegunaan cermin sisi yang membolehkan kita melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Okey. Dekat sini. Ayah, kenapa ada cermin yang diletakkan di situ? Okey, ini cermin. Itu cermin cembung. Cermin ini membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangan untuk mengelakkan kemalangan. Okay, jadi kegunaan pantulan cahaya ni sebenarnya kalau kita lihat kepada situasi ini adalah yang pertama, membantu kita melihat dari sudut berbeza. Okey, contohnya mata kita tak ada mata dekat belakang. Jadi macam mana kita, dengan ada pantulan cahaya, kita menggunakan cermin sisi dalam kereta ataupun cermin pandang belakang. Okey, kemudian yang kedua ni tadi berkaitan dengan cermin cembung yang membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung, melihat. Okey. Okey, membantu melihat bahagian yang terlindung. Okey. Okey, jadi ini adalah kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian kita. Jadi pada masa yang sama dengan membantu melihat bahagian yang terlindung dan berada sudut yang berbeza ni boleh membantu pemandu kereta supaya memandu dengan lebih selamat untuk mengelakkan kemalangan. Okey, jadi seterusnya kita akan sambung kepada yang ketiga, iaitu peralatan yang mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Yang mengaplikasi pantulan cahaya. Okey, jadi ada banyak peralatan dalam kehidupan seharian kita yang menggunakan pantulan cahaya, dan peralatan tersebut juga memudahkan kehidupan seharian kita. Jadi kalau kita lihat dalam buku teks ni di sebelah ni, peralatan yang pertama adalah cermin pergigian. Okey, cermin pergigian. Okey, yang pertama, contoh pertama adalah cermin pergigian. Okey, membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Okey. Okay, yang kedua adalah cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Okey, yang kedua ni secara umumnya cermin lah. Cermin tak sepertinya cermin buka ke cermin di kedai
kasut ke. Okey. Okey, ada banyak jenis cermin. Okey, kemudian sama juga dengan yang ketiga ni. Pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepala melalui cermin yang diletakkan di belakang. Okey, cermin ni ada banyak cermin. Okey, cermin muka, cermin di kedai kasut, cermin di kedai gunting. Cermin dalam kereta kita panggil dia cermin sisi. Dan juga satu lagi cermin pandang belakang. Okey, mana satu cermin pandang sisi dan cermin pandang belakang? Okey, ini contohnya ni di hadapan kereta. Okey. Okey, ini contoh pandangan depan kereta. Jadi cermin sisi ni yang mana satu? Okey, cermin sisi ni adalah dua di tepi ni. Cermin pandang belakang adalah ni. Okey. Okey, seterusnya yang keempat. Okay, tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Okey, periskop. Dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terang ke arah mata. So, yang keempat adalah periskop. Okay, apakah kegunaan periskop ni? Untuk melihat daripada sudut yang berbeza seperti kegunaan yang Cikgu Guru beritahu tadi. Okay, bagaimana kamu dalam periskop tu? Macam mana dia boleh melihat daripada sudut berbeza, di mana di dalam periskop itu ada dua cermin. Okey. Okay, ini cermin satu. Ini cermin yang kedua. Okay, contohnya dekat sini ada kapal layar. Okay, ini adalah mata orang. Okay, jadi bagaimana cahaya itu bergerak sampai ke mata manusia adalah dia macam ni. Dia pantul, kemudian dia akan pergi ke arah mata manusia. Jadi ini adalah contoh peralatan yang mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Seterusnya yang terakhir, kita akan pergi kepada melukis gambar rajah sinar. Kita lihat dalam buku teks muka surat berapa ni? 98. Perhatikan gambar di bawah. Apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Fenomena ini juga boleh dilukis dalam bentuk gambar rajah sinar seperti di bawah. Jadi gambar rajah sinar ni mudah saja. Contohnya macam ni. Satu. Jadi kita akan lukis gambar rajah sinar. Contohnya ni adalah cermin. Kita lihat dekat sebelah sini. Contohlah lampu suluh tu ada kat sini. So, jadi ni lurus kemudian sini. Jadi nak kedua-dua garis rajah sinar ni sebenarnya ada nama. Garisan ini daripada sumber cahaya ke arah cermin kita panggil dia sebagai sinar tuju. Manakala yang memantul ni adalah kita kenali dia sebagai sinar pantulan.
Okey. Cuba kita lihat contoh yang lain. Okey, yang ini mudah saja. Okey, kalau cermin macam ni ataupun cermin ni merintang macam ni. Okey. Contohnya ni adalah sinar 7 okey, dan ni adalah sinar 7. Macam mana? Okay, cikgu lukis dengan warna lain. Sinar pantulan dia bagaimana? Okey, jadi sinar pantulan ni ni ada tricky sikit. Ni dia akan patah balik semula lurus. Ini okey. Contoh lagi. Okey. Okay, contoh dia lurus juga sama. Okey, ni pun sama tapi sinar 7 dia berbeza. Kalau cikgu lukis lurus, apa dia patah balik lurus juga. Okey, kita tunjuk. Okey. So, sinar pantulan dia adalah okey. Yang ni. Okey. Jadi mesti tahu bagaimana hendak membayangkan bagaimana sinar 7 dan sinar pantulan. Okey. Okey, baiklah, sampai di sini saja untuk tajuk sifat cahaya yang kedua, iaitu cahaya boleh dipantulkan. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.